A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Fajr. Dan macam biasa kelas hari Isnin ditaja oleh Surya K. InsyaAllah kita dah sampai ayat yang ke-18. Kita masuk fasa yang ketiga dalam surah Al-Fajr. Fasa pertama iaitu Allah nak bagi tahu kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nikmat kesihatan, nikmat kekuatan fizikal, nikmat kuasa, nikmat pengikut yang ramai. Dan Allah nak bagi tahu dengan cara Allah bersumpah, menunjukkan perkara ini terlalu besar dan berat, yang menyebabkan ramai manusia tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bersumpah dengan waktu-waktu azminah, waktu-waktu yang sebenarnya Allah nak bagi tahu inilah nikmat yang sebenar. Bukan harta, bukan pangkat, bukan kuasa, tapi nikmat yang sebenar ialah waktu-waktu yang masih ada dan waktu yang terbaik untuk manusia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu antaranya waktu fajar, walayalin ashri, 10 awal Zulhijjah, wasyaf'i wal watri, dan juga yang ketiga, waktu yang ketiga ialah walayli iza yasri, waktu malam apabila ia beredar, apabila ia berjalan. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu nikmat yang paling besar bukan harta, bukan pangkat, bukan kuasa, tapi nikmat yang paling besar ialah peluang, umur, masa yang Allah beri kepada kita untuk kita mendapat nikmat yang lebih besar daripada apa yang Allah beri di dunia, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya ialah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk buat amal kebaikan, khususnya di waktu-waktu yang terbaik dan dijamin ada kelebihannya yang sangat besar. Okey, lepas Allah beritahu sifat kebanyakan manusia sombong apabila diuji dengan nikmat, Allah beritahu inilah sifat manusia yang sebenarnya, iaitu tidak memahami ataupun sengaja untuk tidak memahami bahawa nikmat, kesihatan, pangkat itu bukan anugerah, bukan kelebihan, tapi ia adalah semata-mata ujian. Jadi ramai manusia tertipu dengan ujian Allah sehingga mereka gagal dalam ujian masing-masing. Kemudian Allah bagi tahu ciri-ciri mereka yang gagal. Fasa yang ketiga ialah Allah bagi tahu ciri-ciri mereka yang gagal dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Empat antara sifat mereka yang gagal dalam ujian. Kita dah belajar dua. Pertama, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ciri-ciri pertama orang yang gagal dalam ujian Allah ialah mereka tidak memuliakan anak yatim. Mereka tak peduli pada anak yatim. Mereka tidak ada rahmat kepada anak yatim. Sebab tu Allah guna perkataan la tukrimu. Allah tak guna perkataan mereka tak bagi makan kepada anak yatim. Tapi Allah kata tidak memuliakan. Sebab anak yatim tak sama dengan orang miskin. Orang miskin dia lebih kepada miskin harta, maka dia perlu makan. Maka Allah kata makan. Ta'amul miskin. Tapi anak yatim lebih kepada kasih sayang. Mereka kehilangan seorang bapa,
mereka kehilangan kasih sayang, maka mereka perlu dimuliakan. Dan Allah nak beritahu, inilah ciri antara ciri yang paling utama yang menunjukkan manusia gagal dalam ujian Allah, iaitu hati mereka keras. Sedikit pun, bukan setakat tak bagi makan, bukan setakat tak memuliakan, tak peduli langsung pada anak-anak yatim. Bahkan Allah kata dalam surah lain, inilah antara sebab manusia berdusta dengan agamanya sendiri. Mereka solat, mereka puasa, mereka sembah Allah, mereka mengaku Islam, tapi sebenarnya mereka pendusta agama. Siapa ni? Fazalika yadu'ul yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalika yadu'ul yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Siapa? Yang tak solat? Bukan. Yang tak pergi haji dan umrah? Bukan. Tapi yang mendustakan agama ialah yang tak peduli, yang tak memuliakan anak yatim. Yang kedua, sifat kedua, mereka yang gagal dalam ujian Allah ialah wala tahaduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak mendorong untuk bagi makan kepada orang miskin. Kerasnya hati mereka ini, harta banyak, pangkat tinggi, kuasa hebat, tapi hati mereka sangat keras. Bukan setakat mereka tak bagi makan, tapi tidak tahaduna, tidak mendorong, tidak menggalakkan, tidak sebut pun. Kadang-kadang paling-paling kurang dia bagi tahulah pada orang kaya ke, ini ada orang miskin di kampung ni perlukan makanan, paling-paling kurang. Itu termasuk tahadu. Tapi bagi tahu pun tak. Walaupun dia ada maklumat. Ini menunjukkan hati mereka sangat keras. Sangat keras. Dan inilah ciri-ciri orang yang gagal dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah kata inilah ciri-ciri ahli neraka. Ciri-ciri ahli neraka ialah tidak mendorong dan tidak bagi makan pada orang miskin. Dia solat, dia puasa, dia haji, tapi bila tak mendorong ataupun tak bagi orang miskin, tak bagi makan orang miskin, Allah kata antara penyebab manusia masuk neraka. Boleh buka surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Surah Surah Al-Haqqah, surah yang keberapa? 69. Okey, ayat 32. Sebelum tu Allah kata khuzuhu, ambillah dia, dan faghulluhu, ambillah orang yang tak beriman ini dan tangkaplah dia dan belenggulah dia, rantaikan dia. Summal jahim salluh, kemudian ke dalam neraka jahim, salluhu, masukkannya. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku, kemudian rantaikannya dengan rantai yang sepanjang 70 hasta. Kemudian innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab apa ni? Tengok sebab mereka masuk neraka ialah mereka tak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Tapi Allah sebut antara sebab-sebab mereka tak beriman apa dia? Ayat 34 kan? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Menunjukkan apa tu? Sepatut Allah kata apa? Mereka tak beriman sebab tak solat, sebab tak puasa, ataupun sebab tak keluarkan zakat. Tak. Allah kata sebab mereka tak beriman kepada Allah, antaranya ialah wala yahaduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak mendorong untuk memberi makan pada orang miskin. Tak berfikir, tak merancang, tak menggalakkan. Penyebab kepada masuk neraka. Jadi dua, kita dah belajar ciri-ciri mereka yang gagal dalam ujian Allah. Allah sebut ada 4 semua. Nak tahu orang tu berjaya ataupun tak dengan ujian Allah, kalau tak peduli pada anak yatim, gagal. Tak mendorong untuk bagi makan orang miskin, gagal. Okey, kita tengok dua lagi ciri-ciri mereka yang gagal.
Okey, yang ketiga Allah kata Auzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan ta'kuluna, kamu makan at-turas. Turas ni miras, harta pusaka, harta warisan. Sebab ketiga, mereka yang gagal dalam ujian Allah ialah mereka makan harta pusaka. Sama ada harta anak yatim ke, harta mak kepada anak yatim tu, ataupun siapa saja. Aklan lamma makna dengan lamma ni makna rakus. Lamma dalam bahasa Arab mana dia makan satu, dia makan sampai habis. Dia ambil semua harta tu, tak tinggal satu sen pun. Yang kedua, lamma ni maksud dia ialah dia mengambil harta anak yatim ataupun harta pusaka tanpa mengira halal ataupun haram. Itu makna lamma. Okey, jadi sifat ciri-ciri ketiga, ambil hak orang. Mungkin ada orang bertanya, kalau dia ambil bukan harta turas, bukan harta pusaka, termasuk tak? Termasuklah. Cuma Allah nak bagi tahu yang paling teruk inilah. Kalau dia ambil hak orang yang bukan pusaka, berdosa. Dan ciri-ciri gagal juga. Tapi kalau dia ambil hak pusaka, tambah-tambah harta anak yatim, lagi menunjukkan hatinya keras. Lagi menunjukkan kezalimannya. Sebab Allah kata, dalam setiap harta kita ada hak kepunyaan orang miskin. Allah kata apa? Dalam surah Az-Zariyat, wa fi amwalihim hakun lis-sa'ili wal mahrum. Allah kata dalam harta orang yang beriman. Him ni balik pada orang bertakwa, ciri-ciri ahli syurga. Sebelum ni Allah kata mereka bangun malam, sebahagian besar malam mereka solat, kemudian di hujung waktu sahur mereka minta ampun. Lepas tu, itu hubungan mereka dengan Allah. Hubungan dengan manusia, Allah kata, dalam harta mereka tu, orang yang beriman, ada hak untuk siapa? Sa'il. Satu, untuk orang yang meminta. Mana orang miskin yang meminta. Yang kedua, orang miskin yang tak meminta. Jadi kita kena muhasabah diri kita. Kita simpan banyak mana harta kita pun, katalah ada 500 ribu kan. Ingat Allah kata dalam 500 ribu tu ada hak orang anak yatim, ada hak orang miskin. Jadi kalau kita tak bagi, sebenarnya bukan kita bagi hak kita, tapi kita tak bagi hak mereka. Jadi walaupun jumlahnya 500 ribu, bukan semua hak kita. Okey? Jadi sifat ketiga, manusia suka makan harta orang. Yang lebih dahsyat ialah harta pusaka. Kemudian sifat keempat, wa tuhibbuna, dan kamu sangat cinta al-mal, harta, hubban jamma. Hubban, cinta, jamman ni makna kathira. Cinta yang apa ni? Yang melampau. Apa maksud cinta? Jadi sebenar cinta pada harta ni boleh ke tak? Boleh kan? Yang tak boleh ialah hubban jamma. Yang ni yang tak boleh. Jadi macam mana kita nak tahu kita cinta bukan hubban jamma? Hubban jamma ni ialah maksudnya harta tu dalam hati dia, bukan di tangannya. Mana kalau dia nak bagi pada orang tu, dia fikir 10 kali, 20 kali.
Setiap hari banyak yang dia fikir tentang nak kumpul harta. Setiap hari dia fikir pasal projek. Setiap hari dia fikir pasal dunia. Itu makna hubban jamma. Tapi kalau dia cinta biasa je, yang banyak dia fikir bukan cinta harta, tapi cinta akhirat, cinta kepada Allah, cinta nak tambahkan amal soleh. Harta ni jarang-jarang dia fikir. Ada, alhamdulillah. Tak ada masalah. Yang dia risau, yang dia takut ialah amalannya tak cukup, amalannya tak bertambah. Sebagaimana kata seorang sahabat, hari yang paling aku menyesal ialah bila terbitnya matahari setiap hari sampai terbenam matahari, tidak ada amal soleh yang baru yang aku tambah. Itulah hari yang paling aku menyesal. Jadi sifat keempat, cintakan harta, cinta melampau pada harta. Bila sebut harta ni sebenarnya umum, termasuklah duit, termasuklah kereta, termasuklah telefon, termasuklah tanah, termasuklah anak isteri. Termasuklah anak isteri. Cinta pada isteri sampai dia melewatkan solat. Cinta pada anak sampai tak sempat nak pergi masjid. Itu termasuk tu, hubban jammal. Dan Allah sebut antara punca manusia melampau taghut yang Allah sebut sebelum ayat ni kan. 3 kaum, Firaun, Samud dan apa? Kaum Ad. Allazina taghaw fil bilad. Mereka ni tiga puak ni, 3 kaum ni taghaw, melampau di atas muka bumi Allah. Puncanya apa? Puncanya ni. Punca utama ialah hubbul mal. Hubbul mal, hubban jamma. Inilah puncanya, penyakit paling besar. Dan Allah jelaskan juga dalam surah apa ni? Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat Allah kata apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Nama. Wa innahu ala zalika la syahid. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Ayat 678 Okey, cuba terjemah. Allah kata apa? Innal insan, sesungguhnya manusia li rabbihi lakanud. Apa dia? Li rabbihi pasti kanud, sangat-sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi tabiat manusia lakanut. Inilah ni empat ni sangat ingkar kepada Tuhan. Allah kata ambillah tahu ataupun pedulilah kepada yatim. Dia ingkar. Kemudian Allah kata wa innahu ala zalika la syahid. Sesungguhnya apa tu? Tak, yang kedua. Sesungguhnya manusia atas itu, atas apa ni? Atas kanud, atas keingkaran pada Tuhannya, la syahid, dia sendiri sedar. Syahid mana? Dia sendiri sedar, dia sendiri menyaksikan. Ataupun ada pendapat yang kedua, Tuhan sendiri menyaksikan betapa kanutnya manusia kepada Tuhannya. Kemudian Allah beritahu, punca apa ni? Kenapa manusia sangat kanut kepada Tuhannya? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia, apa dia? Manusia li hubbil khairi, pastilah cinta khair. Khair ni makna dia ialah mal. Bila sebut khair makna dia mal. Manusia cintakan harta la syadid, sangat melampau. Jadi semua punca masalah manusia apa dia? Ialah cintakan harta. Jadi kalau kita nak tahu ni kita orang mulia di sisi Allah ataupun tak, tengok ada tak 4 sifat ni. Kalau tak pernah ambil tahu pasal anak yatim, tak pernah bantu orang miskin, tak rancang pun,
dan tak bantu orang untuk bantu orang miskin, maka kadang-kadang nombor 3 tak ada, nombor 4 adalah. Kita termasuklah orang yang kanut, orang yang gagal dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan celakanya orang yang cintakan harta ni, sampai Nabi sebut dalam satu hadis sahih, ta'isa abdu ad-dinar, ta'isa abdu ad-dirham. Ta'isa abdul qatifah. Okey. Hadis sahih riwayat Muslim. Cuba terjemah. Ta'isa apa makna? Tak. Celaka. Dia lebih kurang wailun. Celakalah abdu ad-dinar, hamba kepada dinar. Ta'isa celakalah abdu ad-dirham, hamba kepada dirham. Dua-dua ni jenis mata wang. Kemudian yang ketiga, ta'isa abdul qatifah, celakalah hamba kepada qatifah pakaian. Yang keempat, ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba kepada hamparan, kapet. Kemudian Nabi simpulkan, in u'tiya, puak-puak ni, puak-puak celaka ni, sekiranya diberi, radiyah. Sekiranya diberi apa yang dia nak, dia reda, dia suka. Wa illam yu'ta, lam yarda. Kalau tak diberi, dia tidak reda. Jadi hamba duit, dinar ni, adakah dia sembah duit? Hamba pakaian, adakah dia sembah pakaian? Tak. Maksud apa ni? Apa maksud? Macam mana mengagungkan duit? Banyak masa dia pagi, petang, siang, malam, dia fikir, dia rancang, dia kerja untuk dapat dinar. Kalau Malaysia, RM lah. Kalau Indonesia, rupi. Dan ada juga, Nabi sebenar bagi contoh je 4 ni. Bukan 4 je. Ada orang ta'isa abdu sayyarah, hamba kepada kereta. Pagi petang fikir pasal kereta. Ada maksud dia ta'isa abdu telefon. Pantang keluar model baru, dia yang pertama beli kan. Jadi setiap pagi, setiap petang, bila bersembang je, inilah benda-benda dia bersembang. Nabi kata celakalah orang ni. Celakalah. Sembah pasal Dajjal. Kalau sembah pasal Dajjal sampai orang takut pada Dajjal pun celaka juga. Dia kena sembah pasal Dajjal sampai orang takut pada Tuhan. Itu betul. Kalau orang sana faham itu tak? Celaka dia ke celaka kita? Celaka dia salah. Tak, dia pun celaka, tapi kita pun mungkin penyebab dia celaka. Sebab sepatut yang paling penting kita bagi mereka faham apa dia? Quran. Ini dia lebih faham Dajjal daripada Quran kan? Dia baca Quran tak menangis, cerita Dajjal takut. Okey. Kemudian Allah beritahu semua ni yang berbangga dengan harta, berbangga dengan pangkat, dengan kuasa, dengan pengikut, macam Firaun, macam Samud, sebenarnya
yang mereka bangga tu tidak kekal. Sebab apa Allah ingatkan? Kalla. Sekali-kali tidak. Iza, apabila dukat. Apa dia dukat? Dukati. Kalau dia sabdu lah. Kalau tak ada sabdu, Ducati tu jenis motor kan. Tu. Jadi Ducati apa dia? Tengok apa depan dia tu, bumi boleh tak baling. Apa perkataan yang sesuai? Nak terjemah kena tengok apa dia yang nak dibuat tu. Bumi kan? Kalau bumi apa? Sesuai. Dihancurkan. Apabila dihancurkan bumi, dalam terjemah dihancurkan, tapi lebih tepatnya diratakan. Dekan serata-ratanya. Jadi kita nak faham macam mana bumi dihancur ataupun diratakan serata-ratanya. Macam mana kita nak faham? Boleh buka surah Taha. Allah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Buka surah Taha ayat 105. Yas'alunaka 'anil jibal. Kemudian qul wow. Okey, faqul. Kemudian yang sifuha rabbi nasfa. Lepas tu apa? Wa yazaruha fayazaruha qa'an safan la tara fiha iwajan wala amta. Okey, ayat ni menghuraikan iza dukatil ardu dakka. Okey, bumi dia macam mana kedudukan bumi? Dia tak rata kan, ada bukit, ada pokok apa semua kan? Maka Allah kata apa? Yas'alunaka 'anil jibal. Orang-orang kafir bertanya engkau tentang apa? Jibal. Orang kafir tanya Muhammad pasal jibal. Soalan tentang apa ni? Apa dia? Sebab kan Nabi duk cerita kat Mekah, cerita tentang apa? Fokus utama Nabi apa dia? Tauhid lagi? Tentang hari kiamat kan? Dan bila hari kiamat apa akan berlaku, semua hancur kan? Jadi orang kafir tak percaya. Antara soalan yang menunjukkan mereka tak percaya, dia kata apa? Tu gunung yang kukuh, yang besar, yang tinggi tu kalau dah kiamat takkan hancur. Jadi mereka tanya Nabi, gunung tu macam mana kalau berlaku kiamat? Sebab dalam kepala dia tak masuk akal lah. Gunung yang tinggi dan kukuh boleh hancur. Maka Allah perintah Nabi jawab, faqul, katalah, yang sifuha Allah apa dia? Yang sifuha apa mana? Ni gunung kan? Allah yang sifuha, Allah menghancurkannya. Kemudian bila hancur jadi macam apa? Allah sebut dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Setelah Allah yang sifat ataupun dekat, maka jadilah gunung-gunung seperti ihni. Ihni apa dia? Bukan, ini kapas ataupun bulu. Al-manfush yang berterbangan. Jadi menunjukkan apa ni? Kita kalau nak hancurkan gunung,
Agak-agak ambil masa berapa lama? Ha? Mana ada 2 tahun? Ada seorang Syekh Dr. Ratib Nablusi, dia kata ada satu gunung di Syria, orang korek pasir daripada dalam gunung tu, bertahun-tahun. Tapi kat luar langsung tak terjejas. Itu baru ambil pasir yang kat dalam. Kalau nak hancurkan, tak tahulah ambil masa berapa lama. Tapi kalau Allah hancurkan, bukan setakat hancur, dia menjadi seperti kapas yang berterbangan. Kita pula jadi apa? Bila dukatil ardu dakka. Manusia jadi macam apa? Apa? Ha? Ha? Macam semua. Ada dalil? Kelkatu. Kelkatu yang? Bukan semut. Kelkatu kan? Surah apa? Salah satu daripada surah Al-Quran. Okey, sebenarnya surah Al-Qari'ah lah sebelum ayat ni. Sebelum ayat ni, wa yakunun nasu, manusia akan menjadi kal farashil mabsus. Kita semua ni nampak hebat, kuat kan? Macam Firaun boleh bina piramid, kemudian kaum Samud boleh tebuk gunung, tapi bila gunung pecah hari kiamat, dia pula seperti kelkatu yang berterbangan. Kemudian lepas tu apa berlaku? Fayazaruha, lepas gunung dihancurkan dan berterbangan macam kapas, Allah membiarkan gunung tu qa'an safsafa. Apa makna qa'an safsafa? Rata. Bumi tu akan jadi rata. Kemudian la tara, engkau tidak akan lihat bila bumi rata, engkau tidak akan lihat pada bumi itu iwajan. Iwajan apa makna? Macam ni, bumi kat dunia kita sekarang kadang-kadang bumi rendah kan? Ada lembah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang kan? Jadi la tara fiha iwajan wala amta, dah tak ada semua ni. Semua rata je. Di pada mahsyar kan? Jadi kalau berlubang macam ni mungkin ada orang boleh sembunyi. Tapi di pada mahsyar rata je. Semua akan nampak. Bengkok lah. Tapi tidak ada bengkok. Tidak ada bengkok. Semuanya straight, lurus. Itu makna dukatil ardu dakka. Jadi Allah nak bagi tahu Firaun ke, Samud ke, yang ada kuasa ke, yang fizikal dia kuat ke, bila sampai hari kiamat semuanya hancur. Jadi jangan berbangga dengan sebab kamu jadi kaya, sebab kamu jadi hebat kan. Jangan berbangga. Sebab semuanya akan hancur. Kemudian ketika itu lepas tu apa berlaku? Waja'a, dan ja'a telah datang Rabbuka, Tuhan engkau. Datang Tuhan engkau. Allah guna perkataan datang, maka jangan ubah makna. Jangan ubah makna. Setengah orang dia kata, Tuhan mana boleh datang? Kalau kita kata Tuhan datang, kita menyamakan Tuhan dengan manusia. Tak. Kita tak akan samakan manusia dengan Tuhan. Maha suci Allah. Allah tak mungkin sama dengan, tapi kita hanya mentafsirkan apa yang Allah beritahu tentang diri dia. Allah kata dia yang datang, bukan kita kata. Tapi kita kena tambah, laisa kamitslihi syai'un. Allah datang, tapi datang Allah tak sama dengan kita datang. Boleh? Jadi benda simple je. Tak perlu kita tukar makna ja'a. Kalau kita tukar makna datang, ada setengah dia tafsir apa ni? Yang datang ni bukan Tuhan. Yang datang ialah perintah Allah. Kalau datang perintah Allah, Allah boleh je ayat. Allah boleh buat ayat macam ni. Ja'a amrullah. Boleh je amrullah. Tapi Allah tak sebut amrullah. Allah sebut Rabbuka. Makna apa? Allah nak bagi tahu yang datang bukan perintah dia. Lagipun hari kiamat tak ada perintah dah. Allah sendiri datang. Tapi Allah datang mengikut cara yang sesuai, yang selayaknya dengan Tuhan. Sebab bila kita guna perkataan datang, bukan mesti datang seperti orang. Saya bagi contoh. Muhammad datang. Kita boleh bayangkan dia datang berjalan kaki. Tapi kalau saya kata angin datang. Angin datang. Takkan angin datang sama dengan manusia? Tak.
Banjir datang. Banjir takkan datang dengan sama dengan manusia. Maka begitu juga bila sebut Tuhan datang, Maha suci Allah daripada sama dengan manusia. Okey. Wal malaku dan malaikat. Malaikat. Okey, kita dah belajar kan? Malak ni seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Ramai. Kalau seorang? Kalau seorang malaikat, kalau ramai malak. Terbalik. Malak seorang. Malakun satu. Kalau ramai malaikah. Ini ramai. Okey? Sebab itulah Allah sebutkan yang cabut nyawa kita siapa? Malaikat ke malak? Satu ke ramai? Tak yang cabut nyawa? Malakul maut kan? Allah kata kul yatawaffakum malakul maut. Malak, bukan malaikatul maut. Sebab yang betul-betul cabut nyawa satu je. Cuma orang Melayu kata malaikat maut. Itu bahasa Melayu lah, tapi salah lah dari segi istilah. Malaikat maut macam ramai pula. Okey? Tapi di sini Allah guna seorang ke ramai? Malak. Seorang ke ramai? Seorang. Ramai je Ustaz. Ramai malak. Kalau malak seorang kan? Ramai malaikah. Jadi Allah kata datang Tuhan engkau dan malaikat. Seorang ke ramai? Sebenarnya ramai. Walaupun perkataan malak menunjukkan seorang, tapi dalam bahasa Arab bila ada alif lam dia menunjukkan jenis malaikat. Maknanya semua jenis malaikat datang pada hari itu. Bila ni? Setelah berlaku kiamat. Dan malaikat pula datang, macam mana cara malaikat datang? Berbaris-baris. Saf-saf. Berbaris-baris. Ada tak penjarakan 1 meter? Tak ada. Ada malaikat berbaris masa ni ikut SOP tak? Tak. Okey, kita nak tahu berapa baris? Berapa baris malaikat ni? Unlimited. Ada dalil? Sebenarnya Allah tak sebut berapa baris, cuma ada ulama ahli tafsir mengatakan 7 baris. Kenapa 7 baris? Sebab berdasarkan 7 lapis langit. Setiap satu lapis langit ada malaikat. Lapis kedua malaikat lain. Lapis ketiga lagi ramai. Lapis keempat lagi tinggi lagi ramai. Dan kemuncaknya lapis yang kita tahu tak di lapis ketujuh ada Baitul Ma'mur. Kan? Baitul Ma'mur tu ada tempat malaikat tawaf. Yang Nabi kata setiap hari masuk 70,000 malaikat dan tak keluar. Jadi yang paling ramai malaikat di mana? Lapis yang ke-7. Jadi ada pendapat mengatakan malaikat ni berbaris mengikut saf dan mengikut lapisan langit. Mula-mula langit pertama turun satu saf. Berapa banyak, berapa ramai, wallahu a'lam. Kemudian saf yang kedua daripada langit yang kedua. Saf yang ketiga daripada langit yang ketiga. Okey? Okey, itu satu. Yang kedua, kita nak tahu kenapa malaikat datang secara berbaris. Apa yang Allah nak bagi itu sebenarnya? Allah boleh je bagi tahu Tuhan kamu dan malaikat datang tanpa ada saf-saf. Boleh kan? Boleh. Tapi apa makna, apa faedah Allah sebut saf-saf? Ketaatan kepada Allah. Tapi kalau tak sebut saf-saf ni pun boleh juga menunjukkan ketaatan kan? Bila teratur dan kuat menunjukkan apa? Hebat siapa? Allah nak beritahu malaikat ni makhluk yang tak berdosa. Mana kata orang kanan Tuhan kan? Kalau orang kanan biasalah manusia, kalau orang kanan tu bebas tak masuk kan? Bebas kan kalau orang kanan? Bebas, tapi Tuhan tak. Sebab Tuhan ni ada kehebatan dia. Walaupun malaikat tu orang kanan, walaupun malaikat tu bersih, sentiasa taat pada perintah Allah, tapi Allah tu sangat hebat, sangat mulia. Sampai malaikat yang dah mulia pun nak datang jumpa Allah secara berbaris.
Itu menunjukkan kehebatan Tuhan tu. Macam kita lah. Kalau pemimpin tu, bila pemimpin ada, orang datang berbaris. Satu lagi pemimpin yang kedua B, orang datang serbu. Yang mana pemimpin yang lebih mulia? Berbaris. Ha? Macam askar. Macam askar. Okey. Kemudian waji'a, dan lepas tu apa berlaku? Waji'a. Tadi ja'a, datang. Ini ji'a. Didatangkan. Dan didatangkan. Yauma izin. Yaum hari. Izin itu. Pada hari itu. Hari apa ni? Hari kiamat. Daripada mahsyar. Hari itu dibawa datang di Jahannam. Neraka Jahannam. Waji'a yauma izin bi Jahannam yauma izin. Betul lah. Okey, pada hari itu juga apa berlaku? Yatazakkarul insan. Apa makna yatazakkar? Bukan manusia diingatkan, manusia ingat. Manusia ingat. Ingat apa ni? Ni, bila Tuhan dah ada kat depan, tapi tak tengok. Masa ni manusia masih belum boleh melihat Tuhan. Manusia boleh melihat Allah bila masuk surga kan? Okey. Bila dah Tuhan ada kat depan, malaikat pun begitu ramai berbaris-baris, dan neraka Jahannam dibawa. Okey, kita nak tengok ada tak huraian lain bagaimana neraka Jahannam dibawa tu? Neraka Jahannam boleh dipindah-pindah ke? Ha? Dia cakap waji'ah tu diperlihat. Didatangkan. Ha? Tak, kalau diperlihat Allah guna perkataan lain. Wa ru'ya. Bila Allah guna waji'ah, didatangkanlah, jangan takwil lagi. Jadi bila disebut neraka Jahannam didatangkan, adakah neraka itu boleh dipindah-pindah? Ha? Dimunculkan janji Allah dan azab yang akan Kalau dimunculkan, Allah guna perkataan lain. Dia lagi menakutkan lah, didatangkan tu ayat tu lagi. Jadi makna neraka boleh dibawa lah, boleh dipindah-pindah. Sebenarnya satu hadis Nabi menjelaskan maksud dibawa datang neraka. Satu hadis sahih, Nabi kata neraka Jahannam ditarik dengan 70,000 zimam. Zimam ni tali. Nabi sebut dalam hadis sahih neraka Jahannam ditarik dengan 70,000 tali, dan setiap satu tali ada ditarik oleh 70,000 malaikat. Hadis sahih. Jadi berapa ramai yang tarik neraka Jahannam? Kalilah 70,000 kali 70,000. Mana hadis mengatakan ditarik, Quran mengatakan dibawa datang. Berapa? Subhanallah. Ya. Ini makna ji'ah, dan dalam hadis ditarik. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Tengok yang tarik ni berapa ramai ni? Kita tahu tak makhluk antara manusia, jin dan malaikat kan? Manusia, jin dan malaikat, mana yang paling kuat? Mana tahu malaikat paling kuat? Betul lah. Kepala dia kat langit, kaki kat sayap dia dah ada berapa ratus kan? Dan antara kerja malaikat apa dia? Pikul arasy Allah. Arasy Allah besar mana? Jadi walaupun bunyi 70,000, baru satu tali, tapi setiap satu malaikat besar mana? Sebenarnya membayangkan apa tu? Kebesaran apa?
Betul lah, akhirnya menunjukkan kebesaran Allah. Tapi sebelum itu menunjukkan besarnya neraka. Sehingga perlu ditarik oleh malaikat yang berjuta-juta. Satu, Allah nak beritahu. Neraka tu terlalu besar, menunjukkan hebatnya Allah. Yang kedua, binatang ni kalau diikat dengan tali, cucuk kat hidung dia, kaki pun ikat, tangan pun ikat, menunjukkan apa tu? Binatang tu apa? Buas. Jadi Allah nak gambarkan neraka ni sangat-sangat buas. Sampai diikat dengan 70,000 tali kali 70,000. Kan Allah sebut dalam surah apa tu? Yang mereka ni, neraka ni, bila dia marah tu hampir meletup, hampir pecah neraka. Sebab dia marah je. Surah apa? Surah tak ingat. Tu bid'ah tu, surah tak ingat lah. Yakadu tak, yakadu tamayyazul, yakadu surah Al-Mulk. Yakadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz, kan? Surah Mulk, kan? Orang kita selalu baca ni. Kullama ulqiya fiha faujun sami'u laha syahiqan wa syahik, kan? Okey, apa makna takadu? Neraka ni hampir-hampir, tamayyazu, pecah. Pecah sebab apa? Minal ghaiz, disebabkan marah. Jadi neraka ada perasaan tak? Ada. Dia marah, kan? Perasaan dia marah. Dia marah pada siapa ni? Marah kepada ahli neraka ni. Sampai tahap Allah nak gambarkan neraka ni marah, sampai tahap nak pecah, meletup. Sebab itulah kata ahli tafsir, neraka ni diikat dengan tali 70,000 kali 70,000. Sebab apa? Dia ni buas, dia ganas. Bila dia marah pun dah nak meletup dah. Geram sangat. Tunggu je. Bila Muhammad ni nak masuk neraka, aku nak balun habis-habis. Okey? Okey. Kemudian, bila dah nampak neraka besar tu depan mata, menakutkan, terlalu besar, maka ketika itu manusia pun ingat. Ingat apa? Apa yang manusia ingat masa tu? Ingat dakwah Nabi Muhammad. Bukan. Dia ingat apa? Ni neraka kat depan ni. Bukan. Dia ingat apa yang dia lakukan masa kat dunia habis. Semua dia nampak satu persatu. Yang dia berbohong, yang dia menipu, dia solat lambat, cakap bohong, dengki dan sebagainya. Semua dia bayangkan, terbayang. Dan dia bayangkan balasan. Tapi Allah tempelak. Wa anna lahu zikra. Dan anna pada anna. Bukan. Bagaimana? Bagaimana lahu baginya peringatan itu? Apa maksud ayat ni? Bila nampak neraka Jahannam, Allah dan malaikat berbaris-baris, dia pun ingat pada amalan dia yang dia buat kat dunia. Maka Allah kata, macam mana baginya ada peringatan? Apa maksud? Dia boleh ingat tak masa tu? Boleh. Tapi maksud ayat ni ialah Allah kata, macam mana peringatan tu memberi faedah lagi kepadanya. Dah tak ada faedah dah. Kamu ingat 10 kali sampai keluar mata, air mata berdarah pun, tidak ada faedah. Sebab waktu tu bukan waktu ingat. Bukan waktu beramal, tapi waktu terima balasan. Jadi Allah kata tak payah ingatlah, buang masa je. Sebab tu kalau Umar kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu bila? Sebelum kamu dihisap. Sekarang kamu dah dihisap, tak ada faedah dah. Az-zikra. Tengok ayat Quran merawat hati kita, merawat penyakit dalam hati kita, kan. Jangan terlalu cinta dunia sampai kita
tak kejar akhirat. Bila dah tak kejar di akhirat besok, tak ada faedah, dah menyesal. Kemudian apa dia kata? Yaqulu, apa dia ucap lagi? Dia berkata dia ni ialah manusia yang tak beriman ni. Yang mana ni? Manusia yang ada kuasa sombong. Ada kekuatan fizikal buat melampau. Cinta ke harta. Tak peduli pada anak yatim. Tak bagi makan pada orang miskin. Orang ni bila di akhirat, dia kata apa? Ya laitani. Alangkah. Ni, ya laita ni. Dalam bahasa Arab, laita ni dia angan-angan yang tak mungkin. Macam kata, laita syababu. Apa dia? Oh, hafal lah. Ni bukan hadis ni. Ayat Quran pun bukan. Macam mana lebih mudah ingat syair daripada Al-Quran? Laita syababu ya'udu. Apa makna dia? Alangkah baiknya kalau syabab masa muda tu kembali satu hari. Mustahil ke apa tu mungkin? Ni mana laita. Bila laita benda yang mustahil. Maka ini penyesalan orang yang tak beriman di akhirat. Dia guna apa? Laita, benda yang mustahil. Apa dia? Ya laitani qaddamtu. Alangkah baiknya. Qaddam tu apa dia? Aku Qaddam tu apa dia? Aku lakukan. Aku kerjakan. Li untuk hayati ke kehidupanku. Hayat kehidupan, ti itu kehidupanku. Kan? Ada orang nama Hayati kan? Maknanya dia kehidupanku. Ataupun Nur Hayati. Cahaya kehidupanku walaupun gelap. Okey. Apa maksudnya ni? Tengok. Apa dia? Iyalah, kenapa dia kata alangkah baiknya aku kerjakan untuk kehidupanku. Apa maksud kehidupanku? Jadi kehidupanku tu apa maksud? Kehidupan di mana? Di dunia. Tak. Salah. Kehidupan? Tapi dia kata aku kerjakan untuk kehidupan aku. Jadi kehidupanku di mana? Di akhirat. Tapi kerjanya di mana? Maksudnya apa dia? Pengajarannya apa? Apa yang kita buat di dunia sekarang ni untuk kehidupan yang abadi. Dia baru sedar. Jadi sebenarnya dia ni baru sedar. Apa yang dia baru sedar? Dia yang dia baru sedar ialah rupa-rupanya kehidupan dia yang sebenar ialah di akhirat. Dunia ni bukan kehidupan. Faham tak? Dalam tu. Aku ingat dunia ni kehidupan aku. Sebab tu aku habiskan masa kerja dunia, kerja harta. Sebab aku ingat dunia kehidupan aku. La Allah, salah. Rupa-rupa kehidupan aku sebenar di akhirat. Habis dunia ni apa dia? Dunia bukan kehidupan. Apa dia? Ada dalil? Tak salah. Cuba buka surah ni. Surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya. Al-Hadid 20 boleh Ustaz? Macam mana bunyi? Boleh tak? Illa la'ibun. Tak. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun kan? Wa lahwun. Kemudian cuba baca surah Al-Ankabut surah Al-Ankabut. Illa lahwun وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان wa inna daral يعلمون
akhirati lahiyal hayawan law kanu. Ayat ni menjelaskan maksud hayati ni. Cuba terjemah. Wa ma hazil hayatid dunya, tidaklah kehidupan dunia ni illa kecuali hanya lahun apa dah? Ha? Senda gurau, laibun, main-main. Mana dunia ni bukan kehidupan yang sebenar. Dia senda gurau, main-main je. Ha? Habis kehidupan sebenar pada wa inna daral akhirah. Sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenarnya hayawan. Hayawan ni bukan haiwan binatang. Ha? Kalau haiwan binatang, haiwan. Ini hayawan. Daripada al-hayat. Tengok Allah guna perkataan. Satu, inna. Kalau kita belajar bahasa Arab. Yang kedua ada lamu taukid. Macam innal insana la fi khusrin. Mana Allah guna berapa taukid penegasan? 2. Sesungguhnya negeri akhirat pastilah kehidupan yang sebenar. Yang kat dunia ni bukan kehidupan yang sebenar. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka tu tahu. Jadi sebenar ramai manusia tahu tak kehidupan sebenar akhirat? Tak. Bila dia tahu? Ni. Ya laitani qaddamtu li hayati. Betul? Sebab itulah bila buat kerja dunia sungguh-sungguh, keluar pagi balik petang. Tapi bila solat lambat, sudah cepat. Kan? Bila baca Facebook sampai setengah jam, sampai faham, sampai bergaduh kan. Tapi bila baca Quran 5 minit sampai tertidur. Sebab apa? Dia rasa solat, baca Quran, zikir bukan kehidupan dia. Kehidupannya apa dia? Ni, dunia. Boleh faham? Ni, ramai tertipu anggap kehidupan dunia kehidupan yang sebenar. Bila bab akhirat, bab amal solat, dia rasa macam main-main. Tak. Di akhirat besok kamu menyesal. Rupa-rupa yang aku buat tu bukan untuk kehidupan aku. Yang kehidupan aku sebenar, aku tak buat. Okey, maka dah habis masa ke? Belum lagi. Okey, fa yauma izin, lepas tu apa berlaku? Okey, sebab kita dah sedar, kita sambung 1 jam lagi ya. Okey. Maka yauma izin, pada hari itu ataupun pada hari ini, la yu'azzabu, tidak akan diazab, tidak akan diazab ahadun, seorang pun, seperti azabnya azab siapa ni? Seorang pun. Wala yusiqu, dan tidak dirantai. Kan? Tidak diterjemah apa tu? Dirantai ataupun dibelenggu. Wasaqahu, seperti rantainya, ahad, seorang pun. Apa maksud dua ayat ni? Apa maksud? Azab Allah nak banding dengan azab manusia tak boleh. Kita pernah dengar tak ada azab kat dunia kan? Dekat kaki, dekat tangan, lepas tu dia potong tangan hidup-hidup kan? Macam yang Nabi cerita digergaji sampai terbelah dua kan? Ada yang colek mata hidup-hidup kan? Ada yang potong bibir hidup-hidup. Ada yang gunting telinga hidup-hidup kan? Kita dengar mengerikan. Mengerikan. Tapi Allah kata apa? Itu azab manusia, azab Allah lagi dahsyat. Okey, boleh tak bagi gambaran? Bila Allah sebut azab Allah tu dahsyat, kita kena gambarkan
Apa dia bentuk dahsyatnya azab Allah? Contoh. Daripada neraka menggelegak otak. Azab, Nabi kata azab yang paling ringan dalam neraka apa dia? Pakai terompah ataupun pakai selipar di kaki tapi menggelegak kat otak. Biasa pakai kat kaki, dia menggelegak kat mana? Kat kaki je, hangus kaki kan. Jadi manusia kalau suruh pakai kaki, selipar daripada api, dia terbakar kat sini je. Syakat tu je, dia tak naik sampai kat lutut. Kan? Mungkin mati awal-awal lagi kan. Tapi di akhirat besok pakai kat kaki menggelegak. Kalau pakai kaki menggelegak di otak, kat perut apa jadi? Putus Itu maksud la yu'azibu azabahu ahad. Jadi Allah juga sebut dalam surah Muhammad ayat 15 kan, fasuqu ma'an min hamim faqatta'a am'a'ahum. Bila mereka diberi minum air panas yang mendidih sampai Allah nak gambarkan teruknya azab Allah, iaitu sampai terputus isi perut. Ada orang manusia dia makan kaca kan? Ada kan? Ada kat Indonesia. Tapi tak berdarah pun, isi perut pun tak putus. Yang Allah ni bukan kaca, air panas je. Bila minum je, mendidih dan putus isi perut. Dalam surah Al-Kahfi Allah kata, yashfil wujuh. Bila nak minum air, letak kat bibir je. Belum masuk lagi, apa berlaku? Kulit muka ni terbakar hangus dan gugur isi dagingnya. Belum masuk dalam perut lagi. Dan rantai Allah pula ni. Ni gambaran Allah kata tidak ada siapa yang boleh merantai manusia seperti rantai Allah. Manusia kalau buat jenayah besar, dia rantai kat mana? Kalau jenayah lagi besar, kaki kan? Kadang-kadang sampai tapi tahu tak rantai Allah dia buat macam mana? Berapa hasta? Allah sebut dalam Quran. Kita baca ada sebut tadi surah Al-Haqqah. Cuba tengok. Surah Al-Haqqah ayat 30. Summal jahima sallu. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kan? Okey. Tengok Allah kata semal jahim. Kemudian neraka jahim salluhu. Apa makna salluhu? Salluhu mana? Masukkannya, bakarkannya. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Summa fi silsilatin. Kemudian rantai. Rantai pula zar'uha, panjangnya sab'una 17 tahun. Fasluku. Apa makna fasluku? Sebenarnya dalam tafsir dia kata macam ni. Fasluku ni dia masukkan rantai 17 hasta. Ini hasta kan? Satu hasta kan? Kalau 17 hasta panjang mana? Cuba bayangkan. Sampai kat Petronas ke? 17 hasta. 17 hasta. 70 sab'una. Ya. Tak, ni depan. Hasta sini kan? Ni, sini hasta. 70, okey. Kata ahli tafsir, apa Allah buat pada ahli neraka dengan 17 hasta rantai ni? Masuk ke punggung, masuk dalam punggung, keluar ke mulut. Macam disula. Kemudian dibelik pula. Sebab rantai 70 hasta panjang. Ini makna, tidak ada seorang pun yang boleh merantai manusia sebagaimana Allah merantai. Jadi semoga ayat ni betul-betul mengisahkan kita dan jangan lagi berbangga sebagaimana berbangga kaum dahulu yang dibinasakan oleh Allah. Berbangga dengan sebab kekayaan, harta, kekuatan fizikal, pengikut ramai, jangan. Tapi orang beriman, lepas ni Allah akan sebut ciri-ciri orang beriman pula. Iaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang beriman jiwa dia tenang. Tenang dengan apa? Bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan pengikut. Tapi dia tenang dengan apa? Wal fajri wal layalin ashri. Kita akan sambung akan datang insya-Allah.
Sebenarnya tidak wajib kita mengetahui asbabun nuzul. Yang wajib ialah setiap orang faham maksud ayat Al-Quran. Sebab tu yang Allah mencela, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah mencela bukan orang yang tak tahu asbab nuzul, tapi Allah mencela ialah orang yang tak tadabbur Al-Quran. Kadang-kadang dia faham ayat Al-Quran, dia ambil pengajaran, tapi sebab nuzul dia tak tahu. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau terbalik, asbab nuzul tahu, tapi maksud pengajaran ayat Quran dia tak ambil dan tak amalkan, itu masalah. Dia asbab nuzul ni hanya membantu untuk kita faham ayat Quran. Tapi kalau tak tahu asbab nuzul, bukan makna kita tak boleh faham ayat Quran. Okey? Kemudian yang kedua, bila kita belajar, biasanya ustaz ataupun penceramah tu dia dah tahu asbabun nuzul, maka cukup dengan ustaz yang bagi tahu tu dah tahu tentang asbabun nuzul, dan kefahaman dia yang dia sampai pada kita menyebabkan kita faham. Walaupun kita tak tahu asbabun nuzul, itu tak ada masalah. Apa laju? Bawah tak ada dah? Itu adikah, bolehkah membaca Al-Quran hanya untuk melancarkan bacaan, tapi di masa yang sama dia mentadabbur? Bolehlah. Memang baca Quran dengan betul, dengan bertajwid, dengan makhraj yang betul, hukumnya wajib fardu ain. Dan tadabbur Al-Quran sebenarnya lebih wajib daripada betulkan bacaan. Jadi kalau baca Quran dengan tujuan nak lancarkan, bagus, betul. Tapi dalam masa sama dia juga tadabbur, itu betul lah cara tu. Apakah amalan terbaik di bulan Maulidur Rasul? Amalan terbaik ialah apa yang dilakukan oleh Nabi, dan tidak ada amalan khusus di bulan Maulidur Rasul. Sebab Nabi dan para sahabat tak pernah sambut Maulidur Rasul. Jadi tidak ada amalan khusus. Yang ada amalan khusus ialah yang Nabi sebut dalam hadis, termasuklah dalam surah Al-Fajr yang kita belajar. Al-Fajr, waktu subuh, itu ada amalan tertentu. Salat malam, salat subuh, walayalin ashri, 10 awal Zulhijjah, itu ada amalan tertentu. Bulan Ramadan ada dalil daripada Quran. Jadi bulan Maulidur Rasul, nama bulan Maulidur Rasul pun dah tak, itu bukan nama daripada yang diberi oleh Rasul, tapi diberi oleh orang terkemudian. Jadi kalau nama bulan Maulidur Rasul pun bukan daripada Nabi, maka amalan yang khusus lagi tidak ada. Dah. Salam. Zikir selepas solat fardu, adakah tambahan yuhyi wa yumit? Ya, ada riwayat yang tambahan yuhyi wa yumit. Zikir selepas subuh dan maghrib pula bagaimana? Ada riwayat yang ada tambahan yuhyi wa yumit. Jadi bila ada riwayat yang berbeza, kita boleh baca dua. Ada ketika kita tambah yuhyi wa yumit, ada ketika kita tak baca yuhyi wa yumit. Dua-dua betul. Okey, cukup lah. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.